Malam ni topik yang saya nak sharekan kepada anda semua of course tentang puasa. So macam mana kita nak kekalkan kecergasan kita walaupun kita berpuasa. Okay, biasalah minggu yang pertama ataupun hari yang pertama, 2 hari pertama kita akan rasa lesu lah. Tapi biasanya dah nak hujung-hujung tu, dah nak raya tu kita dah tak rasa apa dah pun, dah rasa biasa dah. Okay, sebab apa? Sebab badan kita dah mula adapt. Melainkan kalau anda memang puasa sunat hari Isnin, hari Khamis, dah puasa sunat masa bulan Rejab, Syakban masa tu, okay, mungkin hari pertama Ramadan anda tak ada masalah lesu dah lah, sebab badan dah adapt dari mula lagi. So malam ni kita nak share tips macam mana nak cergas walaupun kita berpuasa. Okay, so sebenarnya umat Islam ni, Islam dia tak ada lah nak menyusahkan umat dia. So ada beberapa hikmah kenapa kita disuruh berpuasa lah. Okay, mungkin orang Islam dah tahu dah kenapa kita kena berpuasa, kan? Sebab rukun Islam dan juga untuk kita orang kata memahamilah kepayahan orang susah, susah nak dapatkan makanan. Kita nak rasa macam mana orang susah nak dapatkan makanan dan terpaksa berpuasa lah. Okay, so kita nak memahami keadaan mereka tu. Okay, and then di samping tu, selain kita dapat membersihkan hati dan jiwa kita masa bulan Ramadan ni, kita ada dapat manfaat kesihatan kita jugalah. Sekejap lagi kita akan masuk. Okay, alright. So, pengertian puasa Ramadan. Biasanya untuk yang memang selalu puasa, tahulah kita akan menahan diri daripada makan dan minum. Okay, start daripada azan subuh tu kita dah macam orang kata titik permulaan lah, dah tak boleh nak makan. Sampailah kita tunggu azan maghrib untuk kita berbuka. So dalam waktu tempoh puasa tu kita tak boleh lah nak makan dan minum kan. Dalam bulan Ramadan itu dipanggil sebagai puasa Ramadan lah. Okay. So ada beberapa manfaat puasa. Manfaat puasa untuk kesihatan anda. Dari segi rohani, kita dapat membersihkan jiwa kita daripada segala perkara maksiat dan juga orang kata perkara yang dilarang lah, okay, yang tak baik. Tapi dari kesihatan, dari segi saintifik ada juga sebenarnya. Okay, yang pertama dia boleh membantu, kejap saya nak tutup ni. Dia boleh membantu menurunkan berat badan kita. Okay, so macam mana dia boleh membantu menurunkan berat badan kita? Ialah anda boleh nampak masa puasa kita pun dah kurang makan. Kita dah tak makan breakfast. Okay, kita dah tak ada morning tea. Kita dah tak ada lunch. Kita dah tak ada high tea. Okay, banyak time makan kita kurangkan. So that's why kita boleh turunkan berat badan masa bulan Ramadan. Okay, and then yang kedua manfaatnya, kita juga indirectly boleh juga control kita punya paras lemak dan juga kolesterol. Biasalah waktu hari biasa kita memang akan makan makanan yang orang kata tinggi kolesterol lah, sebab biasanya dekat Malaysia kan makanan dia anda tahu kan macam mana, yang tinggi dengan santan, tinggi dengan minyak berlemak. Okay, so itu semua menyumbang kepada kenaikan paras lemak dalam badan kita kalau kita ambil berlebihan. Tapi masa bulan puasa kita boleh kawal itu semua. Okay. Dan yang ketiga, dia juga boleh improvekan kita punya digestion. So macam mana dia improvekan? Sebab masa bulan Ramadan ni lah kita bagi peluang dan ruang untuk usus kita rehat daripada terlalu bekerja keras lah. Sebab bila kita makan, usus kita sebenarnya tak berhenti rehat. Contohnya anda makan pukul 12. Kita nak digest makanan tu dalam 3-4 jam. Tapi anda dah makan balik pukul 2 ke pukul 3. So tak sempat nak rehat, tambah lagi dengan makanan yang lain yang baru nak masuk. So masa bulan puasa ni lah kita boleh rehatkan usus kita daripada bekerja terlalu keras dan juga boleh removekan segala toksin yang masih ada dekat dinding-dinding usus kita tu supaya dapat diremovekan secara keseluruhan. Maksudnya dia bersihkan sekali lah.
masa kita berpuasa. Okey. Dan yang keempat, dia boleh juga membantu tingkatkan fungsi otak kita lah supaya kita lebih berfikiran positif. Okey, biasa bulan puasa ni lah kita macam lagi banyak fikir yang baik-baik kan. Sebab kita semua nak lakukan perkara yang Allah suka, yang diredai kan. Nak kumpul pahala kan semua orang. Okey. And then seterusnya boleh juga membantu tingkatkan kesihatan jantung kita. Sebab masa bulan Ramadan ni lah kita pun dah kontrol makan. So bila kita kontrol makan, pastinya berat badan kita akan turun. Dan bila berat badan turun, dia akan kawal semua. Dia akan kawal semua, termasuklah jantung kita, buah pinggang kita, kita punya hati dan pelbagai organ dalaman yang penting. So that's why kalau orang yang ada masalah masalah orang kata apa, kronik yang 3 serangkai tu, doktor akan suggest untuk turunkan berat badan dululah. Sebab itu adalah kunci utama untuk anda kawal anda punya kolesterol, untuk anda kawal anda punya bacaan gula, untuk anda kawal punya bacaan darah. Itulah kunci dia, iaitu untuk anda turunkan berat badan. Okey. Dan seterusnya detox. Masa kita bulan puasa ni jugalah kita boleh dapat peluang untuk detox. Okey, bukan setakat bukan setakat minum sahaja contohnya suplemen untuk kita detox. Tapi sebenarnya bila kita berpuasa juga dia boleh dia sebagai detox yang orang kata semula jadi jugalah. Okey. Dan yang ke-8 jap. Okey. Sekejap Dia boleh terus tingkatkan imuniti badan juga. Okey, sebab bila kita dah go for detoksifikasi, dia memang boleh terus tingkatkan imuniti badan kita. Okey, tapi dengan syarat masa kita bulan puasa, kita kena amalkan pinggan sihat lah, iaitu apa yang KKM suruh, iaitu suku-suku separuh tu, dan juga makan ikut keperluan, ikut requirement badan masing-masing. Okay. So ini adalah trend pemakanan semasa Ramadan. Trend pemakanan semasa Ramadan. Biasanya kalau kita pergi bazar kan, kita akan nampak semua ni lah makanan yang tinggi lemak, berminyak. Biasanya makanan yang tinggi berminyak, tinggi minyak ni, tinggi lemak ni, dia makanan yang sedap tau. So bila kita puasa, bila kita pergi bazar, kita akan rasa macam nak rasa semua. Tu yang bahayanya lah. Okay, so kena pandai pilih apa yang sihat, anda perlu pilih lah. Jangan selalunya pilih makanan yang tinggi lemak dan berminyak ni, sebab bahayalah juga. Okay, memang puasa tu menyihatkan, tapi bila berbuka anda tak jaga pun tak jadi apa jugalah. Okay. Dan yang kedua, tinggi gula. Tinggi gula biasanya air lah. Air ni memang kalau tengok pekat je kan dia bancuh. Selain tinggi gula, tinggi dengan pewarna juga, bahan pengawet, okay, pewarna. So tak bagus jugalah untuk long term, untuk kesihatan kita. Dan yang ketiga, makanan yang tinggi garam lah. Okay, biasanya waktu bulan puasa kita akan cenderung untuk pilih makanan yang ada lele, sos lele, sebab benda tu nampak sedap. Okay, tapi sebenarnya kena pandai pilih lah, jangan hari-hari ataupun selalu makan. Okay, kalau nak melepaskan rasa nafsu nak makan tu boleh setakat rasa, tapi jangan hari-hari lah. Okay, kita tak galakkan. Okay, so kesannya ada beberapa kesan lah. Yang pertama, sembelit. Biasanya bulan puasa kita akan sembelit sebab ada dua sebab lah. Sebab memang yang obvious, kita kurang makan makanan yang tinggi serat. Okay, dan yang kedua, sebab kita kurang pengambilan air. So that's why akan ada sembelit lah. Okay, dan yang kedua, kembung perut. Ni lagi-lagi bila time berbuka lah, sebab kita masa berbuka tu kita makan sekaligus banyak. So menyebabkan bila angin tu dah terkumpul dalam perut tu, and then dimasukkan lagi dengan pelbagai makanan,
dia akan menyebabkan kamu perut dan juga akan menyebabkan rasa nak muntah balik. Kita kata macam ada rasa pedih ulu hati juga. Okey. Dan yang ketiga, makanan pun tak terhadam. Okey, mungkin disebabkan masa kita buka tu kita tak punya makanan banyak kali. Kita just makan, lepas tu terus telan. Mungkin sebab tu jugalah makanan tidak terhadam dengan baiklah. Okey. Dan waktu bulan puasa jugalah kita akan nampak banyak sangat pembaziran makanan. Okey. Biasanya ini every year punya isu lah. Every year punya isu yang kalau kita tengok paper selalu jugalah keluar banyak sangat pembaziran makanan dekat bazar Ramadan. So tak sepatutnya lah masa bulan puasa ada isu seperti ini, sebab masa bulan puasa kan kita diajar untuk bersederhana, untuk ingat orang susah. So tak perlu sampai beli banyak-banyak dan akhirnya menyebabkan pembaziran. Okey. Ni kereta akhbar yang saya nak share kan. Bazir makanan di bazar hingga 200 kg setiap hari. Banyak kan? So memang sangat tak baguslah masa bulan Ramadan kita ada attitude yang membazir macam ni. Okey. So kalau boleh anda semua nanti waktu pergi ke bazar, make sure beli apa yang anda nak makan sajalah, jangan ikut nafsu. Okey. Alright, so ini komplikasi kesihatan yang mungkin dihadapi ketika berpuasa. Okey. Sebelum ni pun saya dah pernah share tentang komplikasi ni, masih ingat tak? Okey, last year punya puasa lah kan saya share tentang komplikasi ni. Okey, saya tekankan tentang dehidrasi, sembelit, gula dalam darah rendah, sakit kepala dan juga gastrik. Okey, so biasa ni adalah simptom yang orang kata normal untuk orang yang berpuasa. Tapi lagi cepat simptom ni ada untuk orang yang memang dah ada masalah gastrik, memang yang dah ada masalah kencing manis, memang yang ada masalah penghadaman, ataupun yang memang ada masalah dengan gula dalam darah rendah lah, ataupun memang dia punya darah tu rendah, sel darah merah tu rendah, anemia lah. So biasanya orang ni akan lebih cepat komplikasi ni berbanding dengan orang biasa. Tapi orang biasa pun akan rasa juga. Okay. So ini adalah beberapa tips. Okay, tips macam mana nak cergas walaupun kita berpuasa. Yang pertama, ini adalah penting Yang pertama, ini adalah paling basic, air. Okay, air ni memang sangat-sangat penting untuk kita cukupkan dalam sehari. Okay, sebab kalau tanpa air kita tak cukup, kita akan cepat lemah. Okay, sebab badan kita sebenarnya dalam 60% air tau. 50 hingga 60% air. So dia adalah jumlah yang sangat banyak. So bila kita kekurangan air, dia akan efek kita punya vital organ. Okay, dia akan efek kita punya pemikiran, dia akan efek semua. So bahaya kalau tak cukup air. So yang pertama, anda kena cukupkan air. Macam mana nak tahu cukup ke tak? Okay, kalau saranan KKM, kita kena cukupkan dalam 2 liter sehari lah. Okay, so gambar ni anda boleh nampak dia tunjuk macam mana nak bagi masa kita berpuasa cukup air. So dia ada explain 1 gelas, make sure ambil selepas bangun sahur dan juga selepas anda sahur. And then anda teruskan ambil 1 gelas selepas azan maghrib, 1 gelas selepas solat maghrib, and then 1 gelas lagi selepas anda makan, berbuka. And then lepas solat isyak anda ambil 1 gelas lagi, dan lepas solat tarawih 1 gelas lagi, dan akhirnya sebelum tidur 1 gelas. Tapi nak senang, anda sediakan je 1 botol yang besar. Okey, yang besar yang memang ada 2 liter tu, dan anda pastikan anda habiskan dalam masa sehari 2 liter air dalam botol tu. Okey, itu cara senang lah untuk anda mungkin terlupa ikut jadual yang saya share ni. So nak senang, sediakan 1 botol yang besar supaya anda boleh nampak sendiri berapa mililiter yang anda dah minum dalam sehari tu. Okey, so ini yang saya buat lah. Supaya senang untuk kita rekod untuk diri sendirilah dah minum banyak mana. Okay. And then masa kita
minum masa kita sahur lah, kita digalakkan minum air kosong sebenarnya. Kita tak galakkan minum air yang berkafein. Okay, tahu tak sebab apa? Sebab kafein ni dia ada sifat diuretik tau. Diuretik ni dia akan menyebabkan kita masuk bilik air secara frequent. Okay, kita akan selalu kencing. So bila selalu kencing, dia akan menyebabkan kita kehilangan banyak air lah. So that's why kita tak suggest anda ambil caffeine drink masa anda sahur. Sama juga masa anda sahur, kita tak galakkan minum air manis juga. Sebab apa? Sebab bila kita minum air manis masa sahur, kita akan menghasilkan, badan kita akan menghasilkan insulin tau. So insulin ni fungsi dia untuk merendahkan kadar gula. Okay, merendahkan kadar gula dalam darah tu. So bila kadar gula dalam darah anda dah rendah, anda akan cepat rasa hypo tau. Hypo tu simptom dia adalah menggigil, okay, rasa macam tak senang nak duduk. So that's why kita galakkan minum air kosong sahaja masa anda nak sahur tu. Ataupun kita galakkan suplemen drink lah yang memang contain, yang memang mengandungi protein, yang memang mengandungi banyak sangat vitamin dan mineral lah, supaya anda boleh top up juga anda punya nutrisi semasa puasa tu dengan cukup lah. Okay? Okay, ini tips yang kedua. Ini selalu saya sharekan kalau dalam sembang sihat, ini biasa yang anda akan nampak lah. Suku-suku separuh. Ini adalah pinggan yang kita memang suggest. Even walaupun mungkin sahur takkan dapat seperti ini, okay, tapi at least masa berbuka puasa cuba cukupkan. Okay, yang pertama ada karbohidrat dia lah. Ada karbohidrat dia. Karbohidrat dia contohnya nasi kan, nasi ataupun roti ke, jagung ke, okay, benda-benda yang mengandungi biji rin. Okay, dan yang kedua makanan yang berasaskan sumber protein lah. Contohnya ikan, ayam, daging, telur. Okay. And then yang ketiga ada sayur. Okay. Sayur ni pun penting juga sebab dia adalah sumber serat. Okay. Dan yang keempat sama juga buah. Sayur dengan buah ni kita memang galakkan ambil separuh lah, supaya dia boleh orang kata bila kita berbuka tu kadar gula kita tak akan naik secara mendadak. Dia akan naik slow je. So untuk orang yang ada kencing manis, kita memang alert dengan benda ni. Dengan orang normal pun kita alert jugalah supaya anda takkan dapat sembelit dan masalah yang lain lah. Okay. So amalan semasa bersahur. Okay, pernah ada orang tanya sahur ni penting ke? Okay, jawapan saya adalah penting. Okay, sebab apa? Sebab time sahur ni lah peluang kita untuk top upkan tenaga untuk kita menjalani ibadah puasa kita dalam masa sehari tau. Sebab kalau anda nak tahu masa kita sahur ni lah anda akan simpan tenaga anda yang kita panggil tu macam, kita akan panggil sebagai glycogen lah untuk kilang tenaga kita. Okay, tapi glycogen ni yang kita makan ni dia hanya bertahan sampai tengah hari sahaja tau. So bila bertahan sampai tengah hari, apa akan terjadi masa petang tu? Dah tak ada tenaga ke? Masih ada, tapi kita akan guna tenaga daripada lemak. So ini yang orang suka. Kalau orang nak puasa, dia akan dia nak lemak tu dibakar. Tapi kalau karbohidrat tak dibakar, kalau glycogen tak habis dibakar, lemak takkan start dibakar. So anda perlukan glycogen dulu habis dibakar, and then tenaga lemak akan digunakan. So that's why anda boleh turunkan berat badan anda juga. So kalau nak tahu masa anda puasa, anda punya mulut tu kan macam berbau sikit kan. Okay, mulut orang berpuasa ada sedikit bau. Itu disebabkan ketun, penghasilan ketun telah dihasilkan lah. Kita punya lemak tu sedang dibakar. So that's why mulut orang berpuasa tu ada berbau. Lepas tengah hari sampai ke petang tu lagi kuat bau. Okay, tapi after kita dah makan tu semua, dia akan jadi kita akan guna karbohidrat sebagai tenaga untuk dibakar. So dah tak ada lemak dah lah. Okay.
So itu adalah poin yang dari segi saintifik. Okay. So masa amalan bersahur ni kita galakkan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum imsak lah. Okay, so lagi lewat anda sahur lagi sunnah kan, lagi bagus. Okay, dan kita galakkan ambil karbohidrat kompleks seperti roti, nasi dan oat. Okay, bukan apa sebab kenapa ya kalau ambil yang lain tak boleh ke kan? Boleh je, tak cuma kita nak ambil karbohidrat kompleks supaya kita lebih rasa kenyang lama dan juga anda boleh jaga level gula anda tu tak naik terlalu drastik lah. Okay, ini untuk orang yang ada kencing manis biasanya kita tekankan. Okay, dan yang ketiga, sertakan serat dan protein kerana dapat melambatkan proses pencernaan. Okay, so sama juga masa sahur, kalau susah nak dapatkan bekalan sayur ke ataupun susah, biasa sahur kan kita nak prepare menu yang sangat simple. Okay, sebab saya sendiri pun susah nak menyediakan meal yang balance, yang complete balance masa sahur. So apa yang saya buat, saya top up dengan suplemen lah. So pastikan suplemen tu ada serat, ada protein dan okey lah. Okay. And then yang keempat, elakkan pengambilan minuman berkafein. Kerana boleh menyebabkan kehilangan air dalam badan. Ni elakkanlah air, contohnya air teh ataupun kopi kan. Elakkan masa anda sahur. Nak ambil masa lepas buka bolehlah. Sebab masa tu kita pun dah start boleh makan. So tak kisahlah kalau kita nak masuk bilik air banyak kali pun kan. Tapi masa sahur jangan. Okay. Dan yang seterusnya, kurangkan mengambil makanan yang masin. Sebab dia ada juga kesan diuretic effect. And then boleh cepatkan kita rasa cepat haus. So kita sarankan untuk elakkan ataupun kurangkan ambil makanan yang bertin masa sahur lah. Contohnya sardin, okay, ataupun sayur-sayuran dari tin kan. Biasa itu yang benda yang cepat tapi sebenarnya tak bagus. Okay, and then kicap tu kalau boleh masa sahur pun kurangkanlah. Okay, sebab tu pun tinggi dengan garam. Okay. Dan seterusnya, amalan yang sunnah lewatkan sahur dan yang paling penting jangan tinggal sahur. Okay, sahur ni memang sangat penting lah supaya kita tak rasa cepat penat. Sebab kita kan bekerja, so kita nak cergas, sentiasa kita kena pastikan ada bekalan tenaga untuk kita menghadapi seharian kita berpuasa. Okay. Alright, so ini amalan semasa berbuka. Okay, yang pertama kita disarankan untuk ambil makanan ringan terlebih dahulu lah. Supaya contohnya kita berbuka dengan kurma lah. Kurma at least 3 ketul, ambil dalam jumlah yang ganjil kan sunnah kan. Okay, so ambil dalam 3 ketul dan dah okey lah supaya anda tak rasa terlalu lapar masa tu dan menyebabkan anda makan banyak tiba-tiba. Okay, so kita ambil makanan ringan dulu and then kita minum air kosong and then mungkin masa tu perut pun dah ada isi kan. So tak adalah rasa nak makan banyak lepas tu. Akan makan nasi pun mungkin dalam kuantiti yang sederhana. Tak ada terlebih sangat. So that's why kita sarankan ambil makanan ringan dululah. Okay. Dan yang kedua, pastikan pengambilan air harian cukup. Okay, cukup 2 liter. Okay, untuk mengelakkan dehidrasi. Dan kita galakkan untuk ambil air kosong lah, air masak. Okay, tak perlulah banyak sangat air manis. Sebab tak bagus juga untuk orang yang biasa, mungkin orang biasa rasa biasa je lah. Tapi untuk orang yang ada kencing manis, memang bahayalah. Bahaya sangat kalau tak jaga gula. Okay. Dan yang ketiga, pengambilan makanan pedas dan berempah kita tak galakkan lah. Okay, lagi-lagi untuk orang yang ada gastrik. Okay, orang yang ada masalah GERD. GERD yang berkaitan, yang maksudnya yang ada masalah tinggi asid dekat dalam perut kan. So itu akan lagi menyebabkan cepat rasa tak selesa dekat bahagian perut. Okay. And then yang keempat, elakkan ambil makanan kuantiti banyak lah
dalam satu masa yang singkat. Kita galakkan makan sikit tapi kerap, tapi jangan ambil makanan yang banyak dalam kuantiti yang cepat sebab nanti akan menyebabkan kembung perut juga, okey, dan juga akan menyebabkan pedih ulu hati. Nanti kita juga sendiri yang tak selesa nanti kan, okey, nanti muntah ke apa. So elakkanlah makan yang banyak terus, okey. And then seterusnya, asingkan makanan untuk berbuka dan moreh. Okey, pastikan mungkin berbuka tu anda sediakan nasi sajalah. Dengan nasi saja mungkin dah kenyang sebab kita pun dah ambil sayur, protein tu semua kan. Okay. And then moreh mungkin kita sediakan menu yang kecil lah, kuih ataupun roti-roti, itu boleh dalam kuantiti yang sedikit untuk isi perut. Okay. Dan amalan sunnah, segera berbuka, jangan tunggulah. Okay. And then yang ketiga, okay, ini yang paling penting lah. Yang paling penting sebab masa bulan puasa memang ada kajian yang menunjukkan hari biasa kita tak cukup pun serat, kita tak cukup pun pengambilan protein. Tapi bila tengok bulan puasa memang akan lagi tak cukup lah. So that's why kita perlukan suplemen lah. So ini adalah set Ramadan yang kita tawarkan kepada semualah. Ini adalah orang kata lengkap. Kalau anda berpuasa, anda boleh dapat serat, boleh dapat protein, boleh dapat kalsium, boleh dapat vitamin, mineral dan boleh juga dapat tenaga pun boleh dapat. So setiap produk ni dia boleh membantu, tak kira anda orang biasa, orang normal ataupun anda ada certain penyakit, contohnya gastrik ke kencing manis. Ini semua bolehlah untuk orang yang ada masalah penyakit juga, dia boleh juga. Okay, so yang pertama kita ada iFood lah. Biasa iFood ni memang sangat famous waktu bulan Ramadan. Okay, even kita punya leader-leader pun memang demand sangat tinggi lah iFood ni ketika bulan puasa. So iFood ni apa fungsi dia? Fungsi dia sebenarnya dia juga membekalkan tenaga. Okay, dia tinggi protein dan juga ada serat. Okay, so baguslah untuk lelaki, perempuan dan juga untuk warga emas pun boleh, untuk wanita menyusu dan juga wanita hamil pun boleh. Okay, so biasanya kan waktu bulan puasa kan ibu menyusu dan juga ibu hamil kan ada keringanan kan untuk tak berpuasa, tapi mereka boleh cuba ni dulu. Jika mereka nak berpuasa penuh, mereka boleh ambil suplemen ni sebab memang tinggi serat dan juga protein. Dan iFood ni dia boleh bantu untuk anda, untuk ibu menyusu, dia boleh meningkatkan penghasilan susu. Dan kalau untuk orang yang sedang mengandung, dia boleh juga membantu untuk pertumbuhan bayi dalam kandungan. So memang sangat sesuai lah untuk semua golongan. Okay, and then yang kedua, Avail E-Chlorophyll. Ini adalah salah satu minuman yang memang bagus juga sebab dia bagi kesegaran. And then masa kita bulan puasa, kita kan rasa cepat penat, cepat letih, cepat mengantuk kan. Okay, so Avail E-Chlorophyll ni dia boleh bagi kita energi. And then di samping tu dia juga boleh mencuci jugalah, mencuci darah untuk kita detox juga sebenarnya. Okay, and then yang ketiga, Avail iKids. Okay, dia mengandungi pelbagai khasiat jugalah. Dia tinggi kolesterol, dia tinggi dengan kalsium, tinggi dengan vitamin C. So memang waktu bulan Ramadan, lagi-lagi COVID juga, memang sangat sesuai untuk semua, tak semestinya kanak-kanak. Untuk orang dewasa pun boleh juga amalkan iKids ni lah. Okay, untuk kuatkan immune system. Okay, dan yang keempat, minuman Avail Green Feed. Okay, minuman yang berperisa apple hijau. Okay, dia tinggi dengan serat larut dan juga serat tidak larut lah, di mana boleh juga membantu penghadaman kita jadi lebih baik. Okay, bila penghadaman baik, sistem pembuangan juga akan jadi baik. Okay, dan bila sistem pembuangan baik, sistem penghadaman baik, dia juga boleh kawal kita punya berat jugalah. So memang bagus untuk sesiapa yang nak diet,
yang nak lose weight masa bulan Ramadan, yang nak nampak slim masa raya, memang boleh ambil Avil Green Fit ni untuk anda nampak slim nanti. Okay, dan seterusnya yang last, A-Cafe. A-Cafe ni minuman cappuccino yang bukan sekadar hanya minuman untuk kita nikmati, tapi dia juga sebagai orang kata minuman kesihatan lah, sebab dia bagi juga tenaga. Okay, manfaatnya datang daripada tongkat Ali tu lah. Okay. So, macam mana setiap produk ni boleh membantu anda? Okay, so gambar-gambar yang saya sediakan ni sebenarnya dah ada lah dekat Avil Smart System. So, nanti anda boleh masuk dekat Avil Smart System. Anda boleh tengok setiap produk tu ada kebaikan dia dekat orang biasa, dekat orang pregnant, dekat orang yang ada penyakit tertentu. So, ada. Okay, so malam ni saya nak sharekan kepada orang yang biasa dululah. Okay, orang lelaki, orang perempuan yang tak ada penyakit apa-apa, boleh je nak minum. So, seperti yang anda nampak, sekarang ni yang saya tunjuk adalah iFood lah. Okay, iFood ni memang minuman yang tinggi dengan protein, okay, yang mengandungi asid amino 9 asid amino yang essential lah, di mana badan kita tak boleh nak produce. Kita perlu ambil daripada makanan. Okay, so apa fungsi dia? Dia adalah untuk membina sel ataupun dia nak repairkan sel. Okay, supaya kita punya sel jadi lebih berkualiti, supaya kita dapat kulit yang lebih cantik, okay, supaya kita dapat apa orang kata, untuk baby jadi lebih sihat, untuk pertumbuhan bayi. So memang sesuai untuk orang yang sedang mengandung, yang tengah menyusu. Orang biasa pun boleh minum untuk dapatkan tenaga masa puasa. Okay, dan kita galakkan masa minum sahur tu lah. Masa sahur tu anda boleh ambil 1 sachet ataupun 2 sachet lah. Macam saya ambil 2. Okay, kenapa saya ambil 2? Sebab 1 tu saya rasa tak cukup. Masa first day Ramadan tu saya minum 1 je. Ini saya rasa cepat letih lah. So start pagi tadi lah, sahur tadi, saya minum 2. So dapat rasa adalah tenaga sikit kan. Okay, sebab saya pun sekarang tengah pregnant. So saya rasa cepat penat lah. That's why saya perlukan minuman protein pada waktu sahur tu untuk membuatkan saya rasa kenyang lebih lama, dan juga untuk memastikan saya punya baby dalam perut tu pun dapat nutrisi yang secukupnya. Okay, sebab bukan setakat protein saja, iFood ni pun dia ada serat dia juga. So bagus juga untuk, biasanya kita pun sembelih juga kan. So bagus juga untuk sistem pencernaan dan juga pembuangan jugalah. Okay. And then Green Fit. Okay, Green Fit ni pun bagus jugalah untuk orang biasa yang nak memang turunkan berat badan masa bulan puasa. Okay, yang selalu sembelit juga, anda boleh amalkan Green Fit ni setiap hari lah. Ketika anda puasa, sebelum anda tidur, ambil 1 sachet dan anda bancuhkan dalam cawan ni lah, dia punya shaker. Okay, so anda boleh minum sebelum anda tidur, dan insyaAllah esok paginya anda akan membuang dengan lancar. Okay, selain membuang dengan lancar, dia juga sebenarnya dicukupkan kita punya nutrisi serat dalam sehari tau. Okay, sebab dalam 1 sachet tu dia ada 25 gram fiber. So dia seperti ikut saranan yang KKM dah sarankan. Kalau anda tak ambil sayur pun, anda ambil 1 sachet Green Fit tu pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Okay, so next, Avil Chlorophyll. Avil Chlorophyll ni pun sama juga membantu masa bulan puasa. Sebab masa bulan puasa ni lah kita akan rasa cepat penat kan. Okay, bila cepat penat, cepat mengantuk, dia punya fungsi ni dia boleh boostkan balik tenaga kita. Okay, dengan menghasilkan sel darah merah. So bila meningkatkan sel darah merah tu, bila sel darah merah tu dah banyak, dia akan juga meningkatkan penghasilan oksigen dalam badan kita. So dia akan menyebabkan badan kita akan sentiasa segar dan juga bertenaga lah. Okay, walaupun Avil Chlorophyll ni dia ada gula, okay, tapi gula dia kita panggil stevia. Stevia ni pemanis semula jadi. Okay, biasanya orang kecil manis nanti risau sikit kalau ada suplemen ada gula. Tapi anda kena tahu stevia ni dia selamat. Okay, dia pemanis semula jadi. So dia tak akan menyebabkan gula tu naik secara drastik. Okay, so ada beberapa manfaat stevia ni. So anda boleh nampak dia boleh mengurangkan risiko kanser.
Dia boleh menstabilkan gula dalam darah dan dia juga boleh menurunkan tekanan darah dan membantu merawat kulit. So bagusnya lah produk ni dia gunakan stevia sebagai pemanis mula jadi dalam produk lah. Tak membahayakan untuk even orang yang ada kecil manis pun boleh minum. Okay. Alright, so ini adalah eye kits. Okay, anda boleh juga amalkan ketika berpuasa. So dia punya fungsi adalah untuk menguatkan imun sistem anda juga. Okay, kalau anda perasan yang mana ada anak-anak lah, okay, yang dah masuk sekolah balik kan, yang pergi tadika ke sekolah ke, biasanya sekarang ni memang tengah kes naik lah. Even saya punya surrounding pun banyak sangat kanak-kanak yang tak hadir, okay, sebab senang dijangkiti oleh demam, sesama, batuk tu semua. Okay, so dengan eye kits insya-Allah boleh kuatkan imun sistem anda supaya tak mudah terkena tak mudahlah anak kita terkena penyakit berjangkit tu kat sekolah. Okay. Alright, so ini adalah produk yang terakhir untuk set Ramadan. Okay, Acafe, dia bukan setakat minuman kopi saja, bukan setakat minuman cappuccino, tapi dia juga memberi manfaat manfaat kesihatan di mana dia boleh meningkatkan stamina dan juga tenaga ketika di bulan puasa. So yang ini saya suggest anda boleh minum pada waktu moreh lah, moreh ataupun ketika anda nak berbuka pun boleh. Okay, tapi kita tak galakkan masa sahur tu lah. Okay, sebab dia caffeine. Okay, so take home points. Dah pukul berapa? Dah pukul berapa? 10.40. Okay, so ini adalah take home points yang saya nak ringkaskan untuk anda pada malam ni. Yang pertama, pastikan anda minum air yang mencukupi, okay, dan amalkan pemakanan yang seimbang lah ketika berpuasa. Kalau tak dapat waktu sahur, make sure dapat apply masa kita berbuka lah. Okay, pada waktu sahur anda boleh depend pada suplemen juga sebenarnya sebab memang sangat mudah dan anda akan dapat nutrisi secara maksimum. Okay, and then kita perlukan kesihatan yang optimum untuk kita buat ibadah yang lebih sempurna. Kan bulan Ramadan kan bulan ibadah. So pastinya kita nak dapat kesihatan yang baik. So kita perlukan produk-produk yang baik juga boleh bantu untuk kita dapatkan kesihatan. Okay, so amalkan set Ramadan eksklusif untuk anda mencapai tahap nutrisi yang lebih baik. Okay, so siapa yang dah dapatkan set Ramadan tu, okay, yang mana masih belum, jangan lupa untuk dapatkan terus. Okay, PWP kita semua ada. Okay, set Ramadan tu. Alright, so ini adalah part 2 yang saya akan sambung untuk next week. Saya akan kupaskan tentang puasa, gastrik dan juga diabetes. Okay, gastrik boleh ke puasa? Okay, diabetes boleh ke puasa lah. Okay, so lebih kurang macam tu. Next week kita akan jumpa lagi.